Pasca COVID ini, banyak kita berhadapan dengan norma baru, dan dalam norma baru itu ada satu tindakan yang kita buat untuk memastikan keselamatan semua orang. Antaranya ialah bila masuk satu premis, kedai, mall, kena tulis nama dan tulis nombor telefon. Dan disebabkan itu, ada timbul lagi satu fenomena baru yang dirasai oleh belia dan pengguna social media. Tiba-tiba rasa kena kacau dengan orang. Ya, cantik lah, comel lah, boleh tak nak berkenalan. Ini satu isu yang besar, ya, soal data, soal keselamatan data dan juga privasi data, dan itu kita bincangkan hari ini. Ya, sebab tu topik kita hari ini strangers. Kalau kita kacau strangers ni sebenarnya apa motifnya? Apa motif? Sekali kita sign up dekat Facebook, Instagram, sebenarnya kita dah memberi segala data peribadi kita. Dah tak tersimpan, dah tak menjadi satu peribadi lagi. Jadi untuk membincangkan tentang topik kacau strangers, apa motif sebenarnya, bersama tetamu di studio Tajul Azhar Muhammad Tajul Arifin yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian instruksional dan pembangunan digital Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community Kementerian Pengajian Tinggi. Tu dia punya panjang. Okey. Sebenarnya Tajul, strangers ni siapa sebenarnya? Stranger ni sebenarnya dia dalam cyber security, again saya dalam cyber security. Dia boleh jadi dalam lingkungan kita. Maknanya sekarang lingkungan kita dalam konteks media sosial. Macam kita bincang tadi, panjang lebar dia kan. Dalam 1000 kawan kita, 500 kita tak pernah jumpa. Itu bukan face to face, tapi ada 500 kawan kita. Kita bayangkanlah kalau kita jadi selebriti, berapa orang yang kita kenal. Betul. Dan ada di kalangan mereka ni adalah orang yang rapat dengan kita, sebab saya tahu apa yang kita update dekat social media kita. Itu yang stranger yang pertama. Yang keduanya, stranger yang face to face. Face to face tu. Jumpa tengah makan. Awak ni macam kawan saya. Nak tackle sebenarnya. Kawan lama saya lah. Kita pun macam terkejut. Muka pun dia macam kawan lama kita. Kita pun share nombor telefon kita. Dan sebenarnya akan datang daripada stranger jadi kriminal, jadi attacker. Ni sangat perkara yang sangat bahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan nada Tajul tu, pembukaan nampak macam jahat benar stranger. Memang stranger semua jahat ke, sebab ialah kita pengguna media sosial ni naklah kejar follower, nak kejar friends yang ramai, like dan sebagainya. So adakah stranger itu memang benda yang jahat sentiasa? Bagi selebriti dalam konteks social media kan, lagi banyak follower kita, tanpa kita hiraukan stranger or not, kita akan jadi lagi famous. Betul. But adakah itu benda yang bagus? Because bila social media diperkenalkan, especially Facebook lah, there is no privacy. Share everything. Tengah makan share, tengah makan ni. Kita ambil gambar dulu. Mak kita tak tahu apa, terpaksa kita ambil gambar dulu baru kita makan. So sampai kalau dalam konteks cyber security, criminal, a stranger dia boleh buat data gathering. Ifan ni suka pakai hitam sebab semua gambar dia dalam 1000 gambar, dua je dia pakai baju warna merah. So dia suka warna hitam. Okey. Apabila Tajul sebut tadi tentang kriminal dalam cyber ini, kita terdedah dengan strangers. Jadi macam mana kita nak lindung diri kita daripada benda-benda tu? Kita kalau tengok cerita Iron Man ni, Avengers, Thanos, dia inevitable, unstoppable. So we cannot stop. But what we can do is, apa yang kita boleh buat adalah kita control, kita mitigate the everything kita buat. Don't too much expose. Tapi kebiasaannya belialah orang muda. Bila ada social media, tujuannya satu je, nak expose apa yang dia ada. Talent, wanita kecantikan, untuk test market. Handsome kan. So sometimes bila kita social media ni, kita nak share TikTok. Okey, TikTok. Ada satu viral last time. Dia tengah buat TikTok sekali, ada orang nak hantar makanan buka puasa. Kan? So, dia malu lah sebab dia tengok bila jadi social media ni, kita dah stranger or not stranger. Stranger at the back kan, kita kat belakang kita tu. Tapi kita bila social media, kita dah jadi macam seronok. Betul. Dan kita lupa. Rasa gairah. Gairah kita lupa. Sometimes kita cross the border. Sometimes. But bila social media ni, dia everything share. So adalah tadi kepentingan macam dia populariti. Dia tentang gairah yang pakai social media dan kadang-kadang terlanjur. Saya beli umur saya 30 kan. Saya nak soalan lanjutan tentang apa yang disebut oleh Tajul tadi bersama dengan tetamu kedua kita, Ayu Aziz, yang menjadi inspirasi kami dan penerbit untuk berbincang dengan tajuk pada malam ini. Selamat datang Ayu ke Darah Muda, dan soalan saya yang nak ajukan kepada Ayu ialah tentang pengalaman Ayu yang Ayu tweetkan tadi jadi Twitter berkenaan dengan bagaimana driver Grab message Ayu, dan Ayu kata di hujung tweet tu
we can have a decent conversation. Mungkin boleh kongsikan juga perspektif Ayu, sejauh manakah data privacy itu terjamin dan bagaimana untuk sebagai belia nak berhadapan dengan risiko-risiko yang ada sekarang ini. Okey, hai. So macam tadi sorry sampai saya nak panggil Encik Tajul ke? Tajul. Ya. Okey, sorry, maafkan saya. Okey. Jadi seperti yang Encik Tajul cakap tadi tu, saya tak nafikanlah memang privacy sangat penting. Okey. Jadi tapi untuk daripada segi pandangan saya pula mungkin berbeza sedikit. Mungkin sebabkan saya punya background bekerja atau macam mana, sebab bekerja saya nak kena jumpa dengan ramai orang. So daripada segi privacy tu untuk saya, nombor telefon saya dah standby 2. Kalau saya nak jaga privacy lah, maksudnya daripada segi saya nak jaga privacy kan. Okay. So nombor telefon saya disediakan 2 nombor. Jadi satu nombor tu memang nombor yang terdedah yang akan ada ramai orang tahu. Okey, kat situlah yang orang akan contact saya untuk daripada segi bisnes ke macam mana ke. Jadi dekat situ. Kalau contoh ada orang dekat luar sana yang masih lagi nak jaga privacy tapi nak juga ada macam saya nak cakap saya banyak follower, saya tak adalah ramai sangat follower sebenarnya, tapi sebabkan saya bekerja, saya ramai orang yang follow, okey. Jadi dekat situ saya memang gunakan saya punya followers tu untuk kebaikan lah maksudnya. Jadi dekat situ saya jaga privacy saya sendiri dengan sediakan 2 nombor. Satu nombor yang public yang memang orang semua tahu, satu lagi yang privacy yang hanya orang terdekat saja tahu. So dekat situ. Ya, Ayu, baik. Kita melihat kepada apa yang Ayu ceritakan tadi tentang follower. Di Twitter puluhan ribu, di Instagram pun puluhan ribu. Jadi sebenarnya adakah ini yang Ayu nak? Untuk ada banyak follower? Sebenarnya tak. Benda ni dia attitude. Sebab ramai belia kejar-kejar follower. Untuk apa sebenarnya? Oh tak, okey. Sebenarnya saya kalau nak cakap terkejar sangat followers, saya bukannya kejar followers ataupun popularity. Cuma dia from time to time saya keep on viral tau. Jadi benda tu bila kita viral, orang akan follow. So dia start dekat situ yang orang non-stop follow. Jadi dekat situ yang bukan saya cari populariti ke tak. Kadang-kadang saya contoh macam kat Twitter kan, okay, saya suarakan pendapat dan mungkin ada orang yang bersetuju dan mungkin ada orang tak bersetuju. So dekat situ ada orang follow dan ada orang yang unfollow. So saya bukannya mencari populariti ke apa ke tak. Kadang-kadang benda tu terjadi bila saya keluarkan pendapat. Sebab saya start daripada Facebook sebenarnya. So dulu kat Facebook pun saya banyak keluarkan pendapat. Ya, Azhar setuju saya katakan bahawa Ayu membuat pilihan sendiri secara sukarela mendedahkan diri kepada stranger, dan bagi Ayu itu bukanlah satu benda yang tak baik. Sebab selagi mana kita boleh kontrol benda tu, macam Ayu buat apa, ada beza nombor peribadi dan nombor bisnes kan. Dan adakah Ayu juga setuju saya katakan bahawa kalau kita ni kami yang tak apa-apa nak famous ni kan, kami buat akaun banyak-banyak. Ada akaun yang tujuannya untuk didedahkan kepada masyarakat, satu lagi akaun private yang setakat saya dengan Aija dalam grup tu. Oh okey, macam sorry soalannya macam mana tadi? Tindakan Ayu tu adalah pilihan, mana mendedahkan diri, bagi pendapat, opinion, blow up, viral, itu semua pilihan Ayu yang mana Ayu rasa betul tak salah, boleh dibuat baik. Oh okey, ya, Ayu rasa itu pilihan. Seperti pilihan, okey. Boleh, saya cakap benda tu adalah pilihan lah sebenarnya untuk saya keluarkan something yang berkualiti ke, yang baik ke, macam tu. Baik, tetapi Tuan Tajul nampaknya tak bersetuju kan, sebab bahaya cara sebut yang tadi di awal tadi kan. Tak discuss habis pasal. Macam saya setuju juga dengan cara Ayu. Kita dari konteks Ayu dia tengok, dia pekerjaan dia adalah diperlukan ramai follower. Jadi dia tak semena-mena memang terpaksa buat begitu. Dan tapi dia dah buat prevention tau, atau mitigation, dia split 2. Maknanya phone number peribadi dia dan juga phone number dia boleh bagi pada so-called stranger, but dalam konteks tadi macam ditanya adalah future customer, potential customer. Okay. Tapi sebenarnya dalam konteks stranger ni, bila kita share phone ni, dia memang
tujuannya adalah untuk to start to start gather the information. Okey, seperti Ayu tadi, purpose dia adalah untuk bisnes. Yes, business. Tapi orang yang duk beli-beli follower ni, apa cerita pula? Nak dengar ceritanya itu, kita rehat seketika dan kembali selepas ini untuk membicarakan lebih lanjut tentang Kacau Stranger. Apa motif? Semuanya di Darah Muda. Kembali dalam Darah Muda, Kacau Strangers. Apa motifnya? Okey. Persoalan tadi, beli followers Insta, Twitter. Sebenarnya apa ni? It's so obvious tau. Bila kita tengok ada seorang macam so-called dia nak jadi famous kan, Insta famous ke. Yeah. Follower ramai, tapi bila post 2-3 like je. So, saya pun katakan ada ratus like. Saya bukannya famous. Dia ada intention because dia nak jadi, bila jadi katakan contohnya Instagramnya follower, Instagramnya famous. Bila dia post tu, dia punya rating akan naik. Bukan rating dia je, barang yang dia promote tu akan naik juga. Sometimes barang tu bukan tak bagus, maybe dia ada yang bagus, tapi bila kita sekarang ni cara bisnes berjalan dah lain. Dia gunakan media sosial, lagi banyak traffic dia dalam akaun dia akan lagi jadi popular. Mau dia cantik kan, so bila dia post pasal macam facial ke gincu ke, dia boleh jadi satu perkara yang viral. Siapa yang guna? Ni artis A, artis B, dia guna, I mesti guna. Tapi viral tu tak semestinya organik, kadang-kadang direka. Yes. Apa sih tajuk sebut? Machine learning. Dan sebenarnya dalam konteks Twitter kita, saya rasa kita tak boleh beli like. Tapi dia very organic. Macam kes Ayu, dia tweet tu macam mana Twitter dia punya engine machine learning dia boleh belajar berapa dalam bahasa Melayu, dia propose kita ini trending. Sebab apa? Dia sangat rapat dengan Malaysia. Dia sangat, maybe sebab organically Ayu punya follower dah tinggi. So bila post something, follower tadi 20,000 semua like. Dan dia akan terus bagi trending dekat Twitter. So orang lain macam saya pun tengok ada trending. Apa ni Ayu? Saya pun like juga. So dia akan jadi more and more dia punya organic. Dan ada bahagian lain machine learning tu, ada yang agak dark, yang agak macam sometimes dalam konteks media punya practitioner, sampai dia nak buat, dia panggil diversion. Nak sorot satu perkara, dia akan buat satu Twitter ni kita boleh create, kita boleh buat machine learning supaya instead of kita discuss about the truth, the facts, sampai dia akan divert kepada benda lain supaya dia nak people ataupun crowd ataupun social networking ni dia divert daripada konteks yang sebenar kepada perkara yang lain. Pengguna patut ada cerita asal, dia tak nampak cerita asal sebab ada cerita lagi besar. Yes. Tapi semua tu direka. Yes. Yang juga disebut sebagai apa tadi? Elephant water hole. Water in the hole, sorry. Dalam konteks watering hole dalam konteks binatang dekat Sahara katakan. Saya sebenarnya nak bunuh seekor gajah ni. Tapi saya susah nak attack gajah ni. So saya racun kolam dekat tempat mereka minum ramai-ramai, so semuanya akan mati. Baik, Tajul. Kebanyakan belia, ada Instagram, Twitter, buat Instagram account, ada yang public, ada yang private. Kalau you takut pada stranger, you buat account private, tapi accept stranger juga, itu maksudnya apa? Gila ke? So, sometimes ada belia ni dia dalam konteks perbincangan kita lah, agama pun dia gila tau. Dia suka cuba perkara yang baru dan tidak takut. Dan sometimes Twitter belia suka buat Twitter yang tweet tentang diri dia sendiri dan dia protect. Ini kehebatan Twitter punya social media. Dia boleh protect ni tweet. So kita tak boleh share walaupun kita kawan. Saya tak boleh share dia punya tweet because the tweet is protected. Dan kadang-kadang member kawan pun tak ramai. So dia akan cerita dia kutuk bos dia. Dia kutuk kawan baik dia sendiri. Even dia akan kutuk parent dia dalam tu. Ini sebab dia nak luahkan perasaan. Because sekarang ni dulu kita diari kan. Belia zaman dulu. Bila sekarang Twitter ataupun saya rasa Twitter lah. Kalau boleh kita tanya juga Ayu ya, berkenaan dengan luah perasaan ni, memang itulah orang guna belia sekarang kan, nak ekspresi diri dia, setuju tak setuju macam Ayu selalu buat. Tinggal lagi Ayu mungkin boleh nasihatkan kawan-kawan kita di luar sana tentang bagaimana sebenarnya dalam konteks data privasi data ni, untuk pastikan bahawa dia boleh ekspres, dia boleh kongsi, tapi pastikan bahawa bila dia buat benda tu dia tidak mendedahkan diri dia kepada ancaman-ancaman strangers ini.
Okeylah, macam Ayu sendiri pun, ya memang Ayu ada kadang-kadang sharing cerita pasal luar perasaan, tapi at the same time Ayu still lagi protect. Ayu tak bagi tahu orang Ayu duduk kat mana, my exact location Ayu duduk kat mana. Ayu tak bagi tahu orang betul-betul siapa sebenarnya Ayu. Ayu tak bagi tahu. Ayu cuma bagi tahu apa yang mereka perlu tahu sahaja. Selebihnya itu adalah rahsia Ayu. Even kalau cerita pasal tadi ada 2 akaun apa semua kan. Even pula Ayu sendiri pun ada 2 akaun dekat social media. Which is satu tu memang ada, saya tak nafikan. Sebab lagi satu tu memang khas untuk kawan rapat saya saja, family saya saja. Yang dekat dalam tu saya akan share gambar family saya, gambar orang yang rapat dengan saya, yang saya sayang dekat dalam tu. Jadi itu memang hanya untuk orang yang rapat. Yang kat public tu yang orang nampak lah. So bagaimana pula dengan orang yang suka stalk ni? Jadi stalker peribadi perisik yang sangat hebat ni. Stalker, bagaimana? Memang ada. Yang tu saya tak nafikan, memang ada. So dekat lagi satu akaun tu lah yang saya protect, yang saya betul-betul tapis. Saya hanya accept orang yang betul-betul saya percaya saja. Even dekat saya punya status pun saya dah cakap, saya cuma accept yang saya betul-betul percaya saja. So orang yang percaya itu adalah family saya. Yes, tadi Tajul ada kongsi dengan kami sebelum kita live berkenaan dengan cara terbaik untuk berhadapan dengan strangers dalam media sosial ni ialah offensive is the best defensive. Dan katanya ialah ada orang ni dia nampak dia mengaku diri dia baik, tapi ada masanya dia buat 2-3 akaun lain, dia buat benda jahat dengan akaun lain tu. Adakah Ayu termasuk dalam golongan itu? Ada banyak akaun kan, tu stalk juga ke? Tapi kalau saya buat, saya nak ngaku ke? So of course saya takkan ngaku kan. Tapi tak adalah, alhamdulillah so far ni saya tak ada buat akaun merepek-repek ke apa ke, tak ada. Saya memang buat akaun tu, memang saya tak ada masa lah. Saya sendiri ada banyak kerja nak buat. Lepas tu nak buat akaun yang merepek-repek kan, tak ada. Saya Ayu, memang hanya akaun tu. Bagi tahu penonton kita supaya jangan buat benda merepek tu walaupun ada banyak-banyak akaun. Janganlah buat benda merepek-repek, tolong. Buang masa. Buat banyak akaun tu pun ada niat. Jadi terima kasih banyak-banyak Ayu atas perkongsian dan nasihat yang diberikan kepada belia. Baik, tadi dikatakan tentang buat banyak-banyak akaun ni sebenarnya ada satu intention, niat. Orang ni dia macam-macam niat, nak stalk ke ataupun niat bisnes ke, scammer ke. Jadi bagaimana untuk kita tidak memastikan kita ni adalah mangsa terhadap niat-niat intention yang tidak berapa nak baik ni? Ayu ni bagus, dia social tapi at the same time dia buat macam kita kata bincang ni mitigation plan. Dia buat separation. Dalam konteks computer security ni kita buat isolation. Dia kata dia isolate. Dalam konteks dia panggil isolate, maknanya kita akaun ni memang kita akan share everything. Akaun ni kita akan share gambar-gambar peribadi kita. Walaupun dia share gambar dia dekat social media, tapi dia buat. Tapi pasal dia ada a few accounts. Adalah sangat tak baik adalah katakan berkayu lah mungkin orang lain. Dia ada akaun ketiga, dia jadi jahat pula. Jadi saya kata pasal offensive is the best defense kan. Dia nak tengok macam mana attacker punya behave. Dia pun jadi macam offensive, dia menyerang pula. Dan perkara ni kadang-kadang inilah cara hari ni belia. Dulu saya belia. Dulu kita sebaya. Dulu maybe zaman parent kita guna surat. Betul. And tunggu dia balas seminggu 2 minggu pakai postman tu, kau tolong boleh bagi, bukan burung terbang. Ini tapi sekarang tak, kita stalker. Is a stranger lah. Is another stranger yang maybe baik. Tapi akhirnya mungkin kita ada satu sikap. Kita tak nak Tajuk juga sebutkan, kita bukan nak fear, takut dengan perkembangan teknologi, tapi kita kena embrace dalam masa yang sama, vigilant dan berbanding aware. Lupa sebut sebabnya Ayu pun dia again dalam konteks security practitioner kita kata vigilant. Dan security ni is not a destination, is a journey. So along the journey dia dah buat plan dia. Tapi masalahnya masa time PKP memang kita kena share phone number kita dan juga kita kena share kita punya IC. Itu yang kita punya menteri kanan kita kata jangan share nombor IC. Kalau orang share beritahu. Share nombor phone terpaksa, tapi ambil kesempatan pula. So
we have to embrace, terpaksa. Jadi nak pakai 2 phone susah pula kan. Betul. Phone sekarang besar-besar kan. Jadi we have to vigilant, we have to aware that bila kita bagi satu benda, kita share satu daripada orang stranger against a stranger, dan ini bukan masalah belia je, kadang orang yang tak belia pun sama. We have to be very very vigilant lah. So vigilant tu kalau vigilant tu mungkin lebih detailnya macam mana, praktikalnya macam mana? Adakah kau nampak mutual friend yang request terus tangan terima? Vigilant ni dia sebenarnya bukannya aware kan. Aware kita jalan, kau tengok depan tu takut depan tu ada penjahat. Tapi vigilant lebih daripada tu. Kita kena expect depan tu memang ada penjahat. So what we have to do? So pakailah kasut tebal sikit, takut ada paku. Lepas tu janganlah tangan tu free sangat, takut nanti masa buka pintu depan tu ada paku ke depan penjahat. Jadi kita kena vigilant. Ni panggil vigilant. Nak translate pun payah juga kan. Itulah vigilant maknanya. Baik. Jadi nasihat Tajul sendiri untuk belia di luar sana, apa yang perlu dilakukan supaya maklumat peribadi, segala data peribadi mereka ini boleh di-keep private sikit, tidak terlalu terdedah. Jadi apa nasihat? Akta 709 yang bukan kita lah, maknanya Kementerian perkenalkan di Malaysia sejak tahun 2010 kan, adalah untuk kita sentiasa jaga maklumat peribadi kita, nama kita, IC kita, even gambar kita sebenarnya, supaya kita pastikan gambar-gambar ni kita share amongst people yang kita rasa important. Janganlah kita bagi gambar kita macam tadi, kita bagi IC kita expose IC kita, kita ambil gambar nombor plate kita expose, nombor rumah kita expose. Ini kita kena protect. Even plate number kita kena protect, kita kena blur kan. Boleh share alhamdulillah rumah baru, alhamdulillah jalan jam tunjuk kereta BMW kan. Kita kalau boleh kita sorok sikit. Kita belajar untuk adapt. Bukan new norm, dia memang macam we have to embrace that kind of dipanggil a daily life. Kita dah expose zaman kita lagi kan. Zaman dulu lain. Bila zaman social media ni, handphone ambil gambar cantik sharp, nampak sampai hujung kan. Betul. We have to be very very vigilant. So we have to be very very vigilant, and again we have to be very very smart. Be smart supaya kita tidak menjadi mangsa dalam dia nak kencah jenayah social media ini yang sangat berleluasa sekarang. Jadi jangan jadi strangers. Pastikan anda ada niat yang baik. Janganlah asyik-asyik nak buat sesuatu yang tak baik tu dekat orang lain. Menyerang je. Semua orang nak kena di komen dengan negatif. Kita kena pupuk budaya positif dalam budaya social media kita. Kena sentiasa vigilant seperti yang sebut oleh Tajul tadi, dan seperti mana Ayu sebut tadi, buatlah 2-3 akaun tapi janganlah benda merepek kan. Jadi segalanya pilihan di tangan kita. Sekian daripada saya, Ayu Syuhada. Dan saya Irfan Faruqi. Kembali esok di Darah Muda.